Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Malam Jumaat kan. Kita baca selawat dululah. Selawat tafrijiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman amman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunadu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Hari lain sikit starting kita punya live lain malam ni. Sempena hari Jumaat kita punya apa tu orang kata Kak Ji rasa macam nak hujan. Saya nampak selamat sikit kot. Apa tu kita punya live malam ni starting selawat sempena hari Jumaat. Apa tu sunnah untuk memperbanyakkan selawat. Okey lah kat sini. Cukup. Sekarang ni tadi macam ada kilat. Okay, so ada orang tak bersama dengan Kak Ji malam ni. Kak Ji pun tak sure sebab hari ni pun Kak Ji dah terlambat live. Macam biasalah menguruskan budak kecil kan. Tak berapa terang. Tapi tak apalah kot. Nampak juga muka Kak Ji. Okay. So hari ni Kak Ji dapat feedback pagi tadi daripada seorang makcik ni lah. Makcik ni dia cakap dengan Kak Ji. Dia kata dia baru tengok Kak Ji punya live beberapa hari ni. And then dia cakap dia nampak anak dia macam ada tanda-tanda kemurungan lah. So dia ialah ibu mana yang tak risaukan anak-anak kan. Ibu mana yang tak sayangkan anak. Jadi makcik ni dia rasa macam nak sangat bagi anak dia ni try untuk mandi garam. So hari ni Kak Ji nak share lah. Sebabnya Kak Ji rasa isu kemurungan, stress, depression ni, anxiety sekarang ni memang sangat-sangat dekat kan dengan kita masyarakat kat Malaysia. Sebenarnya banyak lah, bukan setakat kat Malaysia lah. Tapi orang kata macam isu ni memang ramai orang hadapi sekarang kan. Lagi-lagi dengan MCO, lagi-lagi yang tak boleh nak bekerja dengan orang kata apa tu keuangan yang makin kritikal kan. Macam-macam masalah lah, macam-macam isu. Jadi Kak Ji nak share hari ni apa yang Kak Ji faham sedikit lah. Sebabnya kita ada tiga istilah, tapi dia macam lebih kurang sama. Yang pertamanya stres. Yang Kak Ji faham lah ni stres ni adalah bila kita rasa risau dengan keadaan sekarang. Macam tu. Kita rasa tertekan dengan keadaan sekarang, kita panggil dia stres. Kalau misal kata depression ni adalah kita punya rasa risau, rasa takut disebabkan pengalaman kita yang masa lalu. Pengalaman masa lalu kita, mungkin masa kecil pernah kena dera, mungkin pernah orang kata apa tu Assalamualaikum, hai siapa Izdawati. Terima kasih janganlah Kak Ji malam ni. Terima kasih janganlah Kak Ji. So hari ni Kak Ji share tentang isu kemurungan, anxiety dan depression lah. Kak Ji just nak share berdasarkan pengalaman Kak Ji. Salam bahagia JM. Memang nampak aura JM dekat Kak Ji. Nampak kan? Nampak aura JM tu, tak apa. Allah, Anim masuk-masuk dah bagi orang gelak kan. Okay. Salam bahagia Anim. Terima kasih janganlah Kak Ji julung-julung kalinya. Setelah beberapa hari akhirnya Anim berjaya juga join lah dengan Kak Ji. So hari ni Kak Ji just nak share tentang orang kata cara-cara sedikit lah, tips-tips untuk kita menghadapi untuk kita bantu sahabat kita yang mungkin ada isu kemurungan kan. So Kak Ji tadi Kak Ji apa tu sambung sikit lah pasal stres. Stres ni adalah bila kita risaukan keadaan sekarang, kita tertekan dengan keadaan situasi semasa. Kalau depression, bila kita merisaukan ataupun kita takut dengan
yang kita banyak fikir tentang kita punya masa lalu, itu depression. Kalau anxiety ni kita terlampau berfikir tentang masa akan datang yang kita tak tahu apa lagi akan terjadi kan. Macam kalau aku buat macam gini nanti jadi macam gini, nanti macam ni, macam tu. Dia macam risau ni nanti kan kalau aku baca macam gini, teori konspirasi apa gini, besok kiamat kan. Dia macam apa aku nak buat ni. Tu adalah anxiety kita panggil dia. Hai Akmal, terima kasih janganlah Kak Ji. Sehari ni Kak Ji macam biasalah, Kak Ji bersiaran lewat malam. Bersiaran lewat malam, mudah-mudahan orang kata Kak Ji dapat share lah sedikit sebanyak apa yang Kak Ji tahu. Tadi Kak Ji pot dekat belah sana, tapi nampak macam nak hujan, jadi Kak Ji pindah ke belah sini. So mungkin tak berapa jelas kot video ke apa kan, tapi tak apalah, kita share, inilah rezeki kita malam ni. So tadi ada feedback daripada seorang makcik ni. Dia kata dia dah beberapa hari ni join lah Kak Ji. Dia kata lepas tu dia mula faham, kata macam sedikit tanda-tanda kemurungan tu dia nampak ada pada anak dia. Macam itulah dia cakap. Jadi dia cakap dia, yelah ibu mana tak sayangkan anak kan. Jadi dia sayangkan anak dia. Dia kata dia nak try untuk bagi hadiah mandi garam ni pada anak dia. Cuma orang yang kemurungan ni kadang-kadang dia ada Waalaikumsalam Nisa, terima kasih janganlah Kak Ji. Dia ada rasa macam tak nak mencuba, macam tu. Dia ada ego dia kan, dia tak nak mencuba. Jadi mak dia ni macam risaulah. Macam kalau makcik beli garam ni, macam mana nak pujuk anak dia, macam tu lah contohnya kan. Sebenarnya ramai tau yang macam tu, tapi kita cuba pada Kak Ji lah kan. Kalau orang tak nak cuba mandi garam dia macam ego lah, dia ada ego dia. Tapi untuk orang kemurungan ni kita kena pandai pujuk kot, kita kena pandai pujuk dia. So terangkan dekat dia, ataupun kita baru nak restock, doakan moga semuanya bertuan. Oh tadi tu yang siapa, Kak Ani submit order tu, Nisa punya. Kita dah cerita restock pula ni, nanti kita cerita restock. Aduh ya Allah. Okey, tadi pasal kemurungan ni sebenarnya kita boleh bantu dia orang tahu. Ni tips tau. Cuma Kak Ji nak share sikit. Kak Ji sangat kurang bersetuju kalau orang kata orang yang anxiety, kemurungan, depression ke apa ni, dia orang adalah orang yang kategori tak ada iman macam tu kan, macam lupa Tuhan. Kak Ji kurang bersetuju yang tu sebab Kak Ji rasa kesian. Hai Mas, terima kasih janganlah Kak Ji. Tolong Kak Ji sharekan siapa-siapa yang baik hati. Tolong Kak Ji sharekan, mudah-mudahan ada manfaat lah daripada apa yang Kak Ji share ni, dan pahalanya orang kata datang kat korang, dapat kat korang. Jadi kadang-kadang ada orang kan, dia meluahkan perasaan dia, meluahkan dia rasa dia punya kerisauan, dia punya ketakutan. Pasal ada orang komen, kau pasal kau tak solat lah tu, ceritakan, cubalah kau tu dekatkan diri dengan Tuhan, mesti kau tak macam gini, ceritakan. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya orang yang orang yang ada anxiety ni sebenarnya bukan sebab dia tak ingat Tuhan kadang, tapi sebab dia dah nak kena, itulah dia punya jalan cerita kisah hidup dia macam gitu kan. Jadi dia, orang kata dia kena anxiety tu. So kita tak boleh nak cakap dengan orang anxiety ni tak ada iman. Sebab Kak Ji pernah je jumpa dia tahfiz, dia sekolah tahfiz, dia belajar semua pasal Al-Quran apa semua macam tu. Dia solat, jaga aurat, cantik, bertutup bernikap macam tu, tapi dia terkena juga. Sebab dia kata pengalaman dia masa remaja, adalah pengalaman dia masa remaja tu yang dia duduk terfikir pengalaman yang lepas tu yang dijadikan dia banyak risau lah, macam tu. So dia kata apa yang Kak Ji faham tentang kemurungan ni, cara kita nak atasi, dia ada empat elemen yang kita kena tengok lah. Ni Kak Ji tak cerita secara mendalam sebab kita share apa orang kata sikit-sikit dah lah gitu kan. Yang faham sikit-sikit sudah macam tu. Nombor satu, kita kena rawat dengan rohani. Rohani mesti nak kena rawat lah. Rohani ni maksudnya betul lah tadi kan, dengan cara berzikir, dengan cara solat, yang tu. Tapi kita tak boleh lah cakap terus yang dia tu memang tak pernah solat ke, tak berzikir ke, tak boleh macam tu lah. Sebab kalau nak orang kata nak merawat anxiety ni, nombor satu kena jaga rohani, amalan kena kuat. Nombor satu tu memang kita kena back to Allah kan, nombor satu. Jadi yang keduanya, kita kena jaga kita punya pemikiran. Kena juga cuba jaga pemikiran kita supaya fikiran kita ni tak melalut terlampau ke yang negatif-negatif kan.
Kadang-kadang kita kan bila kita dah risaukan sesuatu, kita terus berfikiran buruk kan, bersangka buruk. Pemikiran kita ni entah ke mana-mana gitu kan. Jadi orang yang ada isu yang macam ni, dia kena usaha juga untuk sentiasa berfikiran positif. Untuk yang ni, Kak Ji syorkan cari circle yang boleh support dia. Cari circle yang orang kata yelah positif. Sebabnya apa yang kita fikir adalah sebuah doa. Dan kalau misal kata kita fikir yang baik-baik, kita akan dapat yang baik-baik. Jadi orang ada anxiety ni sebaiknya dicari circle yang positif lah, orang kata kan, circle yang membina, circle yang support dia, yang macam bukan menyalah-nyalahkan dia ke tak, macam tu. Lepas tu yang ketiga, kena juga jaga diet pemakanan. Ada orang dia jadi emosi dia kurang stabil, dia kata gini, kadang-kadang kita akan dapat isu anxiety, kemurungan apa ni disebabkan isu kesihatan. Jadi kalau dia kurang sihat, emosi dia jadi kurang stabil. Daripada situ dah efek kepada gangguan sistem dalam otak dia tu, yang dia jadi kemurungan macam tu. Jadi kena juga jaga dia punya diet pemakanan. Yang ni kalau orang yang macam Kak Ji sebenarnya ada je di sekitar Kak Ji yang jenis macam ni. Kalau dia salah makan, ada jadi macam nanti dia jadi macam mudah marah, dia cepat berpeluh ni macam risau tiba-tiba berpeluh macam tu. Ada yang macam tu. Jadi kena jaga pemakanan, diet. Lepas tu yang keempat, fizikal pun kena jagalah kesihatan kita. Mungkin boleh buat senaman ringan. Kalau pengalaman Kak Ji, ada Kak Ji punya satu orang customer, dia ada anxiety dan pernah orang anxiety ni kesian tau. Sebab kadang-kadang kan satu masa kalau dia tak boleh berfikir dengan baik, dia memang sebab dia rasa putus asa tau. Dia macam dia tak boleh nak menjalani kehidupan macam orang lain. Jadi dia rasa mudah putus asa. Dan memang dia kata kadang-kadang akan terdengar macam dah lah, kau stop je lah kau punya kehidupan. Memang dia kata memang dia macam tu. Jadi untuk orang yang anxiety ni, yang dia rasa dah sedar yang dia ada penyakit tu, yang dia ada isu tu, dia nak merawat, yang ni lah yang customer Kak Ji tu, dia kata dia memang rawat dengan mandi garam dan dia pasang lampu garam. Yang ini memang Kak Ji tak sangka tau. Tapi dia cakap gini, dia kata, Kak, bila saya mula nak trigger, dia kata dengan saya punya anxiety ni, saya akan duduk dalam satu bilik, saya onkan lampu garam, saya spray aroma, dia kata saya spray aroma, dia cakap macam ni kan. Ni kita kan ada lampu garam, kita ada dia punya pewangi ni. Dia kata saya akan spray aroma ni. Lepas tu saya duduk dekat dengan lampu garam. Dia kata tangan saya akan pegang lampu garam tu. Punya dia cakap yang Kak Ji faham lah bila Kak Ji buat pembacaan, bila Kak Ji buat orang kata tengok video, banyak-banyak video tentang terapi ni kan. Dan cakap kalau orang ada anxiety, depression ni, dia punya cara nak rawat dia juga adalah dengan cara sentuhan, deria sentuhan dia. So dia kata bila dia rasa nak trigger, dia akan pegang lampu garam tu. Lampu garam ni dia rasa hangat tau, hangat. So dia kata bila dia pegang lampu garam, dia akan rasa lebih relax. Lepas tu dalam hati dia berzikir, dalam minda dia akan fikir yang baik-baik sahaja. Macam tu lah. Lepas tu dia jaga juga dia punya pernafasan. Dia kata breathing tu akan buatkan dia lebih tenang, dia akan buatkan dia lebih relax. So Kak Ji tak sangka, maksudnya terapi salah satu terapi untuk anxiety tu adalah dengan pegang lampu garam. Tapi Kak Ji dulu pernah je suka pegang lampu garam ni, sebab masa tu hujung jari Kak Ji ni, lepas Kak Ji bersalin anak ketiga, hujung jari ni macam tak berapa nak dapat rasa tau. Macam kalau pegang barang, dia macam kebas kan. Kalau kita kebas ni, kita tak dapat pegang, tak dapat rasa kita pegang barang tu kan. Jadi Kak Ji buat terapi gitu. Kak Ji pegang lampu garam. So Alhamdulillah, Allah izinkan. Mungkin pada Kak Ji kat sini sebab banyak saraf kat ni kan. Jadi dia punya darah tu tak berapa baik masa lepas bersalin tu. Pengaliran darah tak berapa baik. Jadi Kak Ji pegang lampu garam dan Alhamdulillah masa tu Allah izinkan tangan Kak Ji dah dapat, kata dapat rasa semula macam tu. Tapi masa tu takut juga sebab kita tak dapat rasa kan tangan ni. So kita macam aku dah pegang baby ni betul ke tak, macam kuat ke tak aku pegang ni. So, sebab risau tau. So apa yang Kak Ji faham lagi kan, kalau orang anxiety ni dia kena lebih dekat dengan alam. Alam ni maksudnya macam dia kena dekat dengan tumbuh-tumbuhan ke, kalau ada kawasan sungai-sungai, pergilah dekat situ akan buatkan dia lebih relax. Sebabnya dia macam energi yang
terkumpul dalam badan. Macam energi negatif. Kalau emosi tak stabil, badan kita akan jadi mudah menjasad. Tepu kan, tepu jadi akan mudah sakit. So masa tu energi ni kita tak boleh nak hapuskan, tapi kita boleh alirkan. Salah satu cara lagi yang dulu sangat glamour cara ni adalah dengan cara grounding. Siapa ingat grounding? Siapa ingat grounding tu apa? Grounding ni lebih kurang kita jalan atas rumput. Kita buka kasut, kita jalan atas rumput, tapi buat waktu pagi lah, waktu ada embun tu kan. Mana tahu rumah korang ada rumput sikit dekat keliling tu, korang buka je kasut waktu pagi. Time ada embun tu, korang pijak tanah. Macam tu. Jadi maksudnya kita punya energi yang ada dalam badan ni, dia akan transfer ke bumi. Dia akan balik ke bumi. Sebab energi ni dia tak boleh dihapuskan, tapi dia boleh transfer, dia boleh alirkan. So kena buat macam tu. So samalah juga dengan konsep ni. Kalau kita mandi garam, kita transfer kita buang energi yang tak baik dalam badan ni, kita buang biar dia mengalir keluar daripada badan kita lah. Macam tu. Okay. Kak Ji rasa pasal kemurungan macam apa lagi Kak Ji nak share? Kak Ji nak share pasal ego kan. Ada orang kadang-kadang dia tahu dia ada isu yang ni, tapi dia tak nak try pun mandi garam. Pada dia macam sesuatu yang tak logik. Tak logik. Dia rasa tak logik, macam mana garam ni boleh bantu macam tu kan. Tapi sebenarnya garam ni memang sangat membantu untuk orang yang ada isu ni lah. Sebab fungsi dia sama macam kalau kita duduk dekat tepi pantai, kalau kita duduk kat tepi sungai. Kak Ji pernah jumpa satu orang ni. Tak adalah jumpa, maksudnya experience Kak Ji lah. Klien ni dia orang yang kata dia kerja office, jawatan tinggi. Dia tahu dia ada isu stres apa semua, tapi dia tak pandang pun garam. Sampailah satu masa dia kata dia tertengok live Kak Ji. Dia tertengok tau, cakap dia tengah lipat kain. Tengah lipat kain sambil dia nak tengok apalah, dia scroll FB. Tiba-tiba dia terberhenti pada live Kak Ji. And then dia layan, dia dengar. Lepas tu dia kata masa itulah selepas 1 tahun dia tahu adanya garam aura rezeki ni, baru dia terbuka hati untuk mencuba. Sebabnya dia kata dulu-dulu dia tak pandang pun mandi garam ni. Dia rasa mandi garam ni macam apa macam tak ada apa-apa lah. Macam tu. Sebabnya dia ego kan. Dia ego. Yelah dia jawatan tinggi. Macam tu. Kita kan cerita garam je. Kan? Tapi bila dia terbuka hati untuk mencuba, lepas dia cuba mandi garam, dia PM Kak Ji. Dia cakap, Kak Ji terima kasih sebab Kak Ji share dekat kita tentang mandi garam. Jadi dia cakap Kak Ji teruskan je sharing. Sebabnya dia rasa memang kita patut bercerita tentang garam ni. Sebab memang sangat-sangat membantu orang yang tengah stres. Jadi pada Kak Ji kan, kalau kita nak merawat tu, janganlah ego. Macam tu, janganlah ego. Kita cubalah sebab semua benda ada penawarnya. Pada Kak Ji semua benda ada penawarnya. Termasuklah isu yang stres, kemurungan ke apa semua kan. Macam tu. So kalau kita ada sahabat ataupun ada family yang dalam situasi yang macam tu, kita kena banyakkan mendengar. Dengarlah apa luahan dia macam tu. Kita orang kata jangan judge, jangan menyalahkan. Dengar je dulu and then nanti suggest. Suggest okey, apa kata cuba mandi garam. Mandi garam ni kadang-kadang kalau Allah nak bagi hidayah tu, kata nak bagi rasa tu, 1 kali mandi pun dah dapat rasa bestnya. Buka saja botol garam pun korang dah rasa dia punya bau wangi tu tau. Sebenarnya tengok nak buka garam ni ke tak. Tapi memang dia sangat wangi. Kita pakai pati bunga yang daripada Switzerland. Pati bunga daripada luar negara yang memang orang kata grade A lah kita punya garam ni, berbeza daripada orang lain. Kadang-kadang kan Kak Ji, orang tanya dengan Kak Ji, apa beza garam aura rezeki dengan garam kat luar sana. Sorry lah sebab malam ni memang banyak sangat nak cerita pasal garam. Sebab dia Kak Ji terpanggil untuk cerita pasal garam. Tak apalah, kita bercerita tentang garam, makhluk Allah. Sebabnya garam ni sangat membantu orang lain kat luar sana kan. Jadi apa tadi Kak Ji nak cakap? Lupa dah nak cerita apa tadi pasal garam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, lupa lah, betul lah. Lupa pula nak cerita pasal garam apa. Oh gini, orang kata kenapa orang cakap gini, apa beza garam aura rezeki dengan garam-garam yang dijual kat luar sana. Pada Kak Ji, satu, garam aura rezeki ni memang kita pakai grade yang premium, yang AAA lah orang kata macam tu kan. Lepas tu satu lagi pada Kak Ji,
aura rezeki punya garam ni dia umpama apa kiranya sebelum ni tak ada orang lagi keluarkan produk garam. Bila aura rezeki keluarkan, dia macam pioneer lah kan, panggil dia pioneer kot. Jadi dia adalah pioneer garam. Jadi selepas garam aura rezeki ni keluar, barulah banyak-banyak brand lain. So pada Kak Ji kan, apa bezanya ialah garam aura rezeki ni dia tercetusnya perniagaan aura rezeki ni adalah apabila kita punya founder JM tu selepas dia solat tahajud. Selepas dia solat tahajud, dia dapat ilham. Dia macam why not dia jual garam. Dia kata sebab ni garam ni sangat membantu JM tu dulu masa dia tengah dalam isu kehilangan semangat. Kak Ji suka doa JM. Dia kata, ya Allah, kau boleh ambil semua daripada aku, tapi kau janganlah ambil aku punya semangat. Semangat diri memang sangat penting. Jadi dia kata sebabnya dia mandi garam ni, dia dapat semula dia punya semangat. Jadi daripada situ, pada Kak Ji, garam aura rezeki ni memang JM nak usahakan untuk bantu orang lain kat luar sana yang ada isu yang sama macam dia dulu, yang ada dalam stres, kena kejar dengan hutang, duduk bergaduh lagi bini, yelah dalam keadaan stres, tak ada semangat macam tu. Lepas tu sebabnya mandi garam dia jadi semangat. Jadi pada Kak Ji, garam aura rezeki ni dia ada jiwa. Senang kata dia ada jiwa. Dia tak sama dengan orang yang keluarkan produk garam sebab nak kejar duit. Nak buat keuntungan sangat-sangat dengan perniagaan garam. Dia memang tak sama. Sebab tu kadang-kadang kan ada je customer ni cakap macam tu, kita dah try dah garam yang lain Kak, tapi lepas kita mandi garam aura rezeki ni kita rasa berbeza. Macam tu. Lepas tu kan Kak Ji ada satu juga Kak Ji customer, dia pergi HQ tau. Lepas tu dia kata dia nak cubalah masuk dekat satu bilik yang untuk packing garam tu tau. Tapi staff kat sana kata, minta maaf Kak, yang kat sini tak semua orang boleh masuk. Kak Ji pernah dengar untuk garam aura rezeki ni, tempat packing tu hanya orang tertentu sahaja boleh masuk. Sebab garam ni dia jenis merakam apa yang kita cakap. Jadi JM dia sangat menjaga, hanya orang tertentu sahaja yang menjaga percakapan yang boleh masuk kat dalam bilik untuk packing tu lah. So macam itu sekali dia punya nak jaga orang kata aura gelombang garam ni kan, sebab nak bantu kita. So ada apa-apa soalan tak nak tanya dengan Kak Ji? Ada orang tanya Kak Ji, kenapa sentiasa bersemangat, nampak bersemangat kan? Ni garam je lah, mandi je garam. Mandi garam, niatkan yang baik-baik. Doa, niatkan yang baik-baik. Hajatkan yang baik-baik. InsyaAllah pasti dapat. Hai Azrina, terima kasih joinlah Kak Ji. Mas Lina, terima kasih joinlah Kak Ji. Nisa pun sama. Korang ada benda nak tanya tak dengan Kak Ji apa-apa? Tanyalah apa-apa, kita sembang je malam ni. Tanya apa-apa. Sekejap lagi orang tanya aku tak pandai jawab, besok je aku jawab. Kalau korang nak tahu macam mana garam ni dia bantu kita punya gelombang diri, aura diri. Kalau nak sebut aura, kadang-kadang orang macam sensitif, dia kata aura ni tak ada. Tapi nak tahu aura ni jenis macam ginilah. Haji kalau mandi guna gel tu perlu mandi garam lagi tak? Pada Kak Ji perlu. Pada Kak Ji perlu. Mandi gel ni macam mana nak cakap, dia memang ada garam, tetapi kita tak niatkan sesuatu dekat gel mandian tu kan. Beza dekat situ. Kalau kita pakai gel tu, kita tak adalah ambil gel tu, lepas tu kita baca niat. Tak ada kan. Ambil gel tu, kita campur air sikit, lepas tu kita pakai kat badan gitu kan. Shower gel kan macam tu, lepas tu kita siram, kita bilas. Bezalah kalau kita mandi garam, kita dah bacakan niat dekat garam tu. Mandi je, lepas pakai shower gel tu, last sekali bilas je lah dengan air garam. Pada Kak Ji tu beza dia lah kat situ. Tadi Kak Ji cerita apa? Pasal aura. Aura, nak tahu aura diri kita ni orang kata cantik ke tak. Kadang-kadang kan kita ada jumpa orang tu tengok kita macam menyampah je. Tengok kita macam menyampah kan, macam nampak pelik gitu kan. Tu kadang-kadang tanda macam aura kita tak berapa, kurang baik lah. Kalau orang jumpa kita ada je nak cari gaduh, macam tu kan kat tempat kerja, kawan-kawan rasa tak nak kawan dengan kita. Kawan tempat kerja, office mate macam tak nak kawan dengan kita. Rasa macam ada je benda kita buat ni yang dia rasa tak selesa. Tu tanda aura diri kita bocor.
Aura diri bocor ni, Kak Ji rasa live Kak Ji yang berapa hari ni Kak Ji tak cerita pasal ni kan. Aura diri bocor ni kadang-kadang dia pasal kita punya pemakanan pun ya. Lepas tu kadang-kadang pasal kita punya pendengaran. Kita dengar orang mengumpat macam tu kan. Cakap yang tak baik, yang tak baik tu boleh buat kita punya aura diri bocor. Jadi kita kena, orang kata kena cantikkan balik aura ni dengan mandi garam, insya-Allah. Sebenarnya kalau kita mandi garam, dia akan bantu kita lebih relax, lebih tenang. Kalau kan kadang-kadang kita jumpa dengan orang ni, kita suka sangat duduk kat sebelah dia. Macam orang-orang alim kan, orang-orang alim, macam Habib-Habib kan, kita suka je tengok muka dia orang kan. Macam air muka yang orang kata bersih, jernih, macam tenang je kita tengok. Tu maksudnya aura diri dia besar lah. Aura diri ni kita boleh besarkan dengan cara banyakkan zikir juga, dengan cara mandi garam, macam tu keseluruhannya lah. Kalau macam orang yang aura diri dia bocor, contoh macam orang yang tengah kurang sihat kan, kita tengok dia muka pucat je, kita tengok dia pun kita juga rasa macam nak sakit. Kadang kalau kita balik hospital pun kita rasa macam ya Allah tak bestnya macam tu kan. Sebab kat sana banyak kebocoran aura lah. Aura pun boleh bocor juga sebab radiasi macam tu. Kalau dekat hospital kan banyak mesin radiasi ke apa kan. Assalamualaikum. Hai Kak Yusra Ayub. Terima kasih join live Kak Ji. Aku bantai je, aku main sebut je Kak Yusra, lepas tu Kak Ji. Tak apalah Hari ni kita share pasal macam kemurungan, anxiety macam tu lah. Sebabnya sebagai tanda kita, apa tu orang kata, kita memahami sahabat kita yang tengah dalam isu tu kan. Macam tu. So hari ni Kak Ji share lah banyak pasal anxiety ni. Kak Ji beberapa kali lah Kak Ji syukur sangat sebab Allah izinkan tau Kak Ji bantu orang yang dah nak bunuh diri kan. Ada macam akak terima kasih lah akak PM kita. Maksud Kak Ji tak kenal pun dia, tapi sebabkan dia update status dia kata dia tengah pegang klorok. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata dia tengah pegang klorok, dia nak minum klorok tu dan nak bagi ke anak dia juga macam tu. Jadi dia up status. Pada Kak Ji masa tu mungkin dalam emosi dia memang sangat tak stabil kan. So Kak Ji PM dia, Kak Ji cakap ya Allah aku tak kenal budak ni, tapi sebabkan dia dah lalu dekat kita punya wall FB kan. Jadi Kak Ji PM je, Kak Ji bismillah je PM dia. Kalau misal kata dia terbaca apa yang Kak Ji tulis tu, mudah-mudahan lah dapat bantu dia selamat je kan. So Kak Ji PM dia, Kak Ji cakap dengan dia, adik jangan buat macam ni, cuba tenangkan diri, kalau boleh ambil Al-Quran gitu kan. Cakap dengan dia ambil wudu, ambil Al-Quran. Sebelum buka Al-Quran tu niat baca doa macam tu kan. Doa lah apa yang awak nak macam tu kan. Mudah-mudahan ada jawapan daripada Al-Quran tu. So bila dia kata dia baca, Kak Ji pun masih tak tahu dia baca ke tak. Sampai satu hari dia update status, dia tag Kak Ji, dia kata dia berterima kasih sebab dia terbaca WhatsApp pula Kak Ji punya PM. Dia terbaca Kak Ji punya PM dan dia cakap masa tu dia macam dia punya turning point tau. Dia tersedar masa tu. Jadi dia cakap dia ambil Al-Quran, dia terbuka satu ayat, yang ayat tu kata macam janganlah kamu mendahului hukuman Allah. Macam tu lah tak silap Kak Ji ayat dia. Tapi dia cakap ayat tu macam kena sangat dengan situasi dia masa tu. So dia rasa macam tersedar. So Alhamdulillah sampai hari ni dia masih lagi PM dengan Kak Ji. Kalau dia ada isu ke, dia rajin PM dengan Kak Ji. Kak Ji, kita niaga sekarang tapi perniagaan kita macam ni tak apa, cakap dia, cubalah buat gini. Jadi kan kita bagi dia semangat. Sebenarnya diorang perlukan kita ni sokongan. Hai Aini Yusof, Allah. Tadi padahal tu sebelum live, setengah jam sebelum live tu dah WhatsApp tu. Jadi orang paling lambat yang jalan Kak Ji. Kak Ji kalau anak boy tak nak bercakap, 1 year 10 month garam mana yang sesuai untuk dia? 1 tahun 10 bulan memang sepatutnya dah kena bercakap ke? Anak Kak Ji lambat juga ni. Anak Kak Ji masuk 2 tahun besok, dia baru cakap sepatah macam tu. Tapi kalau rasa nak cuba mandi, tak apa, boleh je garam merah. Niat lah, maknanya niatkan. Kalau pada Kak Ji, entah mungkin sebab anak Kak Ji memang macam agak lambat sikit bercakap kot. Dia orang jenis jalan cepat. Orang kata kalau dia jenis jalan cepat, dia lambat bercakap. Tapi tak tahu jugalah kan. Sebab yang kita boleh tahu kot anak kita masing-masing macam mana. Kalau Kak Ji tak risau lagi lah. Kak Ji tak merisaukan dia dah 2 tahun, dia baru cakap macam sepatah macam tu. Bagi ibu pun abu, tak apalah. Abu pun abu lah. Yang tu. Jadi Kak Ji kalau misal kata nak try mandikan garam, mandi je garam merah. Mandi garam merah. InsyaAllah. Lepas tu kan tadi nak cerita pasal grounding tu.
Kak Ji dulu, anak Kak Ji yang pertama, dia lambat jalan. Lepas tu kan ada makcik-makcik lah, makcik-makcik tua, dia syorkan untuk Kak Ji macam bawa anak ni. Dia kata, okey, kau pagi-pagi, dia cakap, bukakan kasut anak kau tu, kau bagi dia jalan ke atas rumput yang ada embun. Dia kata gitu. Kak Ji tak sangka pula benda tu rupanya adalah grounding macam tu kan. Jadi Kak Ji buat jugalah. Kak Ji buat juga dekat anak yang first tu. Alhamdulillah, nampak progress dia. Nampak macam dia mulalah nak berjalan selangkah-selangkah macam tu. Itu apa lepas tu ada doktor punya, salah seorang doktor kot ke profesor tak, ada dia punya video tu. Kak Ji pernah tengok. Dia kata kalau orang yang sakit pinggang ke apa ke, dia kata sakit pinggang atau tulang belakang, banyakkan buat grounding. Macam tu, dia transfer energinya. Betul, ni jalan 8 bulan. Ni ibu pun dia malas panggil. Nasib lah tu, ibu-ibu yang macam tu. Tapi kan Kak Ji rasa memang budak-budak macam tu kot. Kalau ibu memang dia lambat cakap, memang dia lambat panggil. Tapi kalau ayah dia laju. Anak Kak Ji semua dah tahu kan, si Mustafa ni, nombor 2 ni. Ayah dia pandai cakap. Ayah, kakak, abang, macam tu. Ayah, kakak, abang, ucu, bapa kan. Tapi ibu ni lambat. Abu lah, apalah, kadang-kadang dia tak nak sebut pun. Kadang-kadang dia tak nak sebut pun. Tak perlu risau kot Kak Ji rasa. Tapi Nisa banyakkanlah membaca yang lain-lain. Kak Ji tak berapa arif. Tapi Kak Ji tak risau anak Kak Ji tu. So anak Kak Ji malam-malam sikit bercakap ni. Aini Yusof, Kak Yusra hari ni just sharing apa kata sharing sembang-sembang je lah macam tu. Cerita pasal garam, cerita pasal ialah garam, lampu garam yang sangat membantu untuk orang yang ada kemurungan. Jadi boleh. Boleh juga ya buat kat budak tak boleh jalan lagi teknik grounding tu. Boleh, sebab dulu si Dura aku ikhtiarkan macam tu. Ada makcik-makcik tu ajar macam tu. Masa tu macam pelik-pelik juga. Macam kenapa nak kena buat macam tu. Tapi yelah, masa tu dia dah setahun 4 bulan tak jalan lagi. So Kak Ji try lah buat macam tu. Kebetulan dulu depan kedai ada rumput. Ada rumput depan kedai kan. Kita buka kedai dulu bawah rumah flat. Kak Ji kan dulu ada pengalaman 2 kali buka kedai. Lepas tu 2 kali tutup kedai macam tu kan. Kalau Kak Ji tak ada semangat, Kak Ji tak buka dah kedai lagi. Alhamdulillah lah, masih ada semangat untuk berniaga. Mungkin dia tak bersedia lagi kan, bolehlah bagi dia take time dulu. Ibu dia je lebih risau. Tapi boleh juga ajar anak sepatah-sepatah. 1 hari 1 patah. Kak Ji ada baca itu. Dia kata ajar je anak 1 hari 1 patah perkataan pun boleh. Ambillah masa. Kalau dah risau sangat, refer je lah kat doktor. Okay. Apa lagi Kak Ji nak share hari ni? Kak Ji nak share, tak adalah nak share, cuma nak cakap lah kalau macam korang ada takut-takut nak try mandi garam, sepatutnya tak perlu takut. Sebab garam ni dia bahan yang natural. Dia tak ada efek macam kalau kita makan ubat jadi overdose ke tak. Cuma garam ni dia punya efek pada Kak Ji. Kalau kau tak mandi garam, nanti kau rasa macam kenapa rasa tak best hari ni. Rupanya belum mandi garam macam tu. Rupanya belum mandi garam, gitulah. Itu je. Kau akan rasa sangat best bila mandi garam. Kau rasa sangat bersemangat, insya-Allah. Mudah tidur. Orang yang anxiety, kemurungan ni dia susah nak tidur. Kalau ada garam, korang boleh buat rendaman kaki 15 ataupun 20 minit sebelum waktu korang nak tidur tu, insya-Allah lepas tu korang akan tidur lena. Lepas tu on lampu garam. Insya-Allah sangat-sangat membantu. Kalau dia dah tidur lena, insya-Allah bila bangun pagi tu emosi dia stabil, dia akan jadi lebih sihat insya-Allah. Hilang dah kemurungan ni. Bantu Kak Ji share tau. Bantu Kak Ji share sebab yelah kita tak tahu kat luar sana siapa sahabat kita yang tengah kemurungan ke apa kan. Kesian kat dia. Kita share tu sebagai tanda kita support dia lah. Kita nak cerita dekat dia pasal garam, kita tak pandai. Tapi mungkin sebabnya dia tengok Kak Ji punya live yang korang share ni, dia nak cuba mandi garam. Ubatnya mandi garam je, insya-Allah. Maksudnya tadi kan Kak Ji sebut semula lah antara empat benda yang kita boleh ikhtiar kalau orang tu ada kemurungan. Nombor 1, daripada segi rohani, kena ajar dia untuk kuat, kuat sikit beribadah. Kita kuat beribadah, baca Al-Quran ke, berzikir ke, solat ke, macam tu kan. Lepas tu yang keduanya, kita daripada segi pemikiran. Sebab biasanya orang yang kemurungan ke apa ni, dia akan mudah
berfikir yang negatif. Jadi kita kena bantu dia untuk jadikan dia lebih positif, kita berkawan dengan dia. Yang ketiga, boleh juga secara pemakanan, minta dia jaga pemakanan, jangan makan orang kata yang boleh jadikan dia berangin kat badan dia kan. Kalau badan berangin ni dia jadi macam rasa tak selesa kat badan, so dia akan mudah trigger dia punya emosi. Bila emosi dah tak stabil, mudahlah kan. Lepas tu yang keempat, boleh juga buat fizikal ni macam buat diri sentuhan, sentuh lampu garam, akan buatkan korang lebih relax. Boleh buat pernafasan, boleh juga buat macam tadi grounding Kak Ji kata, boleh juga buat mandi garam. Sebaiknya paling instant mandi garam. Mandi garam semudah 1 kali jurus pun korang dapat rasa dah bestnya mandi garam ni. Wanginya mandi garam ni. Hai Kak Bunga ni dia ada spa. Kak Bunga belum tidur je. Terima kasih Kak Bunga Janah. Kak Bunga ni sebenarnya dia dah berusia 50 Kak Bunga lebih kurang macam tu lah. Tapi dia sangat energetik orangnya. Sangat ligat, Masya Allah. So salah satunya adalah sebab dia mandi garam. Dia kalau mandi garam siap macam ni, macam orang nak masak, dengan garamnya, dengan limaunya, dengan aisnya macam tu. Memang komplit lah. Yang orang ada spa kan. So dekat spa dia pun dia bagi juga klien dia, customer dia mandi garam. Lagi syok kan, dengan ais, dengan bathtub dia, dengan bunga-bunga, Masya Allah. Tengok Kak Bunga macam ceria kan. Kak Bunga dia ceria, senang hati lah tengok Kak Bunga ni dengan bunga dia. Sebenarnya nama dia Kak Erni, tapi sebab dia punya trademark kan, dia pakai bunga besar. So Kak Ji macam seronok pula panggil Kak Bunga. Kak Bunga lah Kak Bunga. Lagi apa, Kak Ji banyak belajar juga daripada Kak Bunga ni. Dia ceritalah macam mandi garam tu melancarkan kita peredaran darah. Sebabnya dia orang spa kan, jadi dia banyak belajar pasal garam lah, pasal bunga, khasiat-khasiat ni kan, pasal cara urutan. Kak Ji sangat banyak belajar daripada Kak Bunga juga. So korang boleh juga dapatkan, kalau misalnya kata korang nak ada dekat area Kulai ke Pulai Johor Bahru, korang boleh dapatkan garam-garam ataupun lampu garam daripada Kak Bunga. Wajib mandi garam, mesti cuba tahu. Sebab kadang-kadang lagi-lagi kalau macam sekarang kan, musim-musim Covid ni sebenarnya sangat-sangat bagus untuk mandi bunga. Sebab mandi bunga, dan teringat Kak Bunga ada mandi bunga, aku cerita. Mandi garam. Sebab garam ni dia molekul dia sangat halus, dia boleh pecahkan molekul makhluk-makhluk halus. Makhluk-makhluk halus ni tak semestinya macam jin, syaitan ke apa macam tu, tak. Makhluk halus ni termasuk juga bakteria dan virus. So kalau korang balik daripada mana-mana kan, mandi garam. InsyaAllah misal kata ada kuman ke apa bakteria yang melekat dekat badan kita kan, dia akan hilang insyaAllah. Korang mandi garam. Satu lagi, mandi garam ni adalah untuk kita punya semangat. Bila kita semangat, biasanya kita akan rasa lebih sihat, lebih mudah untuk kita sihat. Macam Kak Ji punya ayah Macam Kak Ji punya ayah, dia sekarang kat warded kat hospital. Korang doakanlah malam Jumaat ni, mudah-mudahan Allah izinkan dia cepat balik. Mudah-mudahan Allah izinkan dia cepat sihat. So dia tak mandi garam kat sana sebab dia tak ada buat baldi. Tapi dia minta Kak Ji bawakan dia gel mandian bidara. So dia kata dia rasa lebih segar lah. Dia rasa lebih segar. Walaupun macam kat sana, yelah, situasi kat hospital ni kan lain macam kan. Kiri kanan orang sakit, kiri kanan ada orang meninggalnya tu. Tapi nampak dia lebih okey lah lepas dia mandi gel mandian. Kita ada gel mandian, kita juga ada garam. Kita ada juga mandi garam memang best kan, memang best. Cuma kadang-kadang kita ni tak konsisten. Pada Kak Ji, sebaiknya kita konsisten mandi garam. Sebab energi memang sangat kena jaga hari-hari. Lagi-lagi kalau misal kata korang ada bisnes kan, korang memang sangat-sangat kena jaga korang punya energi. Kalau misal kata korang energi low, korang mesti malas nak buat sales. Bila korang malas nak buat sales, mana nak datang duitnya? Kan? Nah, dah ladang tu Kak Ji nak share sekali. Kak Ji tengah open dropship. Kak Ji akan bagi keuntungan RM5 setiap botol bagi korang yang nak tambah pendapatan sepanjang PKP ni. Selepas PKP ke, Kak Ji tak kisah. Yang pentingnya Kak Ji sebenarnya open dropship ni sebab Kak Ji rasa Kak Ji sayang ilmu yang Kak Ji ada. Kak Ji tak cakap Kak Ji banyak ilmu, tak. Tapi Kak Ji nak share apa yang Kak Ji ada untuk korang kat luar sana. Sebab daripada apa yang Kak Ji belajar selama ni, sebabnya lah orang katakan, sebabnya ilmu yang Kak Ji amalkan ni, Alhamdulillah Kak Ji daripada dropship Aura Rezeki, sekarang Kak Ji dah master stockist Aura Rezeki. Alhamdulillah Allah izinkan Kak Ji konsisten top 3 master stockist Aura Rezeki. So Kak Ji nak
apa benda yang Kak Ji ada ilmu Kak Ji ni, orang kata Kak Ji nak share semula dekat orang lain supaya Kak Ji dapat bagi manfaat kat orang lain, supaya Kak Ji boleh tambah nilai kat korang. Tengok Kak, abang ke adik? Kak Ji dah nak end lah, sebab Kak Ji dengar macam ada bunyi-bunyi orang bangun. So siapa yang nak join Kak Ji punya dropship, Kak Ji sangat alu-alukan. Kak Ji buka tak ramai tak ramai lah. Yang pertama ni mungkin 1,000 orang dulu, macam tu. Ramai 1,000 orang, tak ramai 1,000 tu. So Kak Ji just nak share, orang kata nak share ilmu, nak bagi manfaat kat korang supaya mudah-mudahan sebabnya apa yang Kak Ji ajar ni korang pun dapat tambah pendapatan. Okey kan, macam sekarang suami Kak Ji kehilangan kerja, tapi syukur Alhamdulillah dia survive, kami boleh survive dengan perniagaan. Dia dah buka perniagaan dekat Shopee, macam itulah Kak Ji pun ada dengan perniagaan ni. Maksudnya orang lain tak laksana. Kalau misal kata suami korang dalam keadaan yang macam tu, yang kata kehilangan pekerjaan, Kak Ji shortkan sangat, korang carilah sesuatu untuk tambah korang punya pendapatan. Orang kata sekurang-kurangnya untuk kelangsungan hidup kita masa-masa COVID ni, InsyaAllah. Okey, siapa-siapa yang nak join nanti boleh komen lah dekat Kak Ji punya live ni. Boleh nanti Kak Ji masukkan dalam grup FB. Kak Ji letak nama grup FB tu Suri Rumah Berduit. Acik tak? Suri Rumah Berduit. Sedap lah nama. Kak Ji suka. Kak Ji suka tak duit-duit? Kak Ji ada satu ejen, Kak Ji panggil dia Kak Duit. So berduit je akak tu. Pasal kan apa yang kita bercakap tu adalah doa. Jadi Kak Ji doakan dia yang baik-baik dekat Kak Ji punya tim. Kak Ji cakap dia adalah Kak Duit. Banyak duit dia. So ada apa-apa nak tanya Kak Ji tak? Ada apa-apa nak tanya Kak Ji tak? Kalau tak ada, kita boleh kata mengakhiri live Kak Ji malam ni. Alhamdulillah, syukur Allah izinkan 40 minit Kak Ji rasa ni. Terima kasih korang yang join live Kak Ji. Macam biasalah, sebelum tidur kita muhasabah diri. Apa yang kita dah buat hari ni, mungkin ada kesilapan, ada orang kata yang tak sengaja ke apa kan, kekurangan kita. Mudah-mudahan besok kita tak ulang balik apa yang kita dah buat hari ni, yang silap-silap tu dah. Kalau hari ni ada yang kebaikan kita buat, mudah-mudahan besok Allah izinkan kita akan buat lebih baik lagi. Maafkan semua orang sebelum tidur. Kita pun harapkan kalau kita maafkan orang, orang akan mudah memaafkan kita. Ini masuk macam ceramah kan, kesedaran. Sebelum tidur ni memang kita banyakkan berfikir yang baik-baik. Kalau misal kata kita jenis macam serabut, banyak kerja, besok nak buat pening pada, sebelum tidur korang amalkan buat, dia panggil dia mind movie. Mind movie ni lebih kurang macam berangan. Bayangkan besok macam mana keadaan anak kita, mudah nak diurus. Macam mana keadaan kita punya perniagaan, mudah nak diurus. Macam mana keadaan pekerjaan kita, mudah nak diurus. Bayangkan yang baik-baik sebelum tidur. Lepas tu korang zikir sampai tidur. InsyaAllah besok bangun pagi akan lebih baik. Kalau kita tidur dalam keadaan emosi kita yang baik, InsyaAllah kita bangun pun dalam keadaan yang baik. Takkan ni bangun-bangun dah merungut marah-marah kan? Kan tak best. So bangun pagi pun dengan penuh kesyukuran. Okay, banyakkan bersyukur hari ini. Mudah-mudahan besok lagi banyak benda kesyukuran kita akan dapat. So jangan lupa sharekan live Kak Ji. Kak Ji berterima kasih kepada korang teman Kak Ji malam ni. Semoga korang dapat sesuatu, InsyaAllah. InsyaAllah besok kita sambung lagi untuk minggu ni punya live. Jadi Kak Ji akhiri sharing Kak Ji malam ni dengan dah macam cakap sekolah gitu kan, dengan satu kata, InsyaAllah esok pasti lebih baik. Okay, InsyaAllah esok pasti lebih baik. Besok kita buat yang lebih baik. Okay, so jumpa lagi besok malam. Assalamualaikum. Terima kasih yang join live. Bye.